Alright guys, kembali lagi untuk review pusingan 16 Asia Champions League di antara Urawa Reds menentang Johor Darul Takzim. Dengan keputusan 5-0 JDT kalah. Dia satu perlawanan yang aku tak jangka sebenarnya. Macam mana nak cakap apa yang JDT main di peringkat kumpulan hilang, lenyap begitu saja. Aku tak tahu mana silapnya, mana salahnya, mana puncanya. Seolah-olah JDT yang kita kenali di peringkat kumpulan tu hilang macam tu saja. Untuk permulaan game tadi, masa line up tu dah keluar, formasi tu dah keluar kat TV kau tengok, agak pelik lah bila dia keluar 4-4-2 dan tengah dia Nazim Faiz dan Arif Aiman. So Jody belah kiri, Naso belah kanan. So aku macam biar betul ni. So bila game dah mula, ref dah tiup, baru aku nampak lah secara betulnya diorang bermain 3-5-2 di mana back 3 kat belakang tu ada Mat Dewis, ada Sean Lori dan ada Syarul Saad. So belah kiri Cobbing On dan Arif Aiman pun bertindak sebagai right wing back. So kat tengah dia Jody Ahmad dengan Naso, lepas tu ada depan Nazmi Faiz dan lagi dua ada bersama dengan Ferosteri dah. So untuk permulaan, minit pertama ada percubaan daripada Arif Aiman. Aku cakap wow, okey ni satu perlawanan yang menarik. Aku rasa Arif Aiman pun dah buat gerakan, dah rembat daripada luar kotak. Aku cakap okey, JDT mungkin nak dapat rentak balik lah. Cuma bila macam mana kesilapan, aku tak macam mana penalti tu dia macam sepatutnya okey, memang nampak macam Farizal macam menumbuk sebab player tu dah dapat tanduk bola. Cuma kalau kau tengok intention mata Farizal tu, dia memang tak ada pun nak tolak player tu, nak tumbuk player tu. Dia cuma dia punya intention memang nak tumbuk bola, tapi sloppy, keputusan ref yang agak sloppy macam tu, aku rasa dia membunuh membunuh plan awal JDT sebab penalti tu di minit yang ke-7, yang ke-8. So aku rasa kat situ dah mengganggu mental player. So bila gol kedua tu diorang through ball, Mat Dewis menghalang dan mendapatkan free kick. Aku rasa free kick tu memang world class lah. Aku tak boleh nak sangkalkan lagi. Bukan nak kata keputusan ref berat sebelah, tapi kalau kau tengok ada beberapa same mistake yang dilakukan oleh player JDT sama macam player Urawa, tapi JDT tak dapat benda tu, tak dapat. Aku tak tahu, aku tak nak salahkan ref. Nanti adalah fans Liga Malaysia berbabitkan juga ref. Tapi kalau secara naturalnya bila aku tengok, kau mesti faham sepatutnya ada 2-3 first half yang player JDT patut dapatkan free kick tapi tak berjaya dapatkan. Itu meragukan dan mungkin mengganggu mental player-player JDT jugalah aku rasa. Okey, untuk Hector Bidoglio ni bukan kesilapan lah, ini keputusan. Okey, keputusan yang pertama aku rasa boleh kata kesilapan kan? Kesilapan dia memasukkan Jordi Ahmad dan Nasuk Insah. Ni pada pandangan mata aku ni pendapat aku, review aku ikhlas. Sekali lagi aku bukan pakar taktikal ke, pakar analisis ke. Sebab apa aku cakap macam tu? Jordi Ahmad, kalau aku check tadi, last dia bermain adalah bulan 3. So dia datang JDT pun masa bulan 7 tak silap aku. Kalau betul kalau aku salah. So dia sempat training dengan JDT pun around sebulan lebih. So bila Hector Bidoglio datang ni, memang of course lah Liga Super dia masih lagi tak boleh didaftarkan sebabkan atas masalah pasport katanya. Aku rasa dah selesai kot sekarang. So dia memasukkan Jordi Ahmad, of course semua fan JDT, aku pun sebagai bukan fan JDT pun aku rasa wow, excited Jordi Ahmad bermain. Tapi sorry to say, aku rasa game ni sangat menghampakan untuk Jordi Ahmad. Sebab Bidoglio sendiri kata masa press conference dia masih 50-50 untuk fitness level dia belum sampai. Tapi kau kena ingat, ini pertandingan Asia Champions League, pertandingan Asia paling tinggi. Ibarat kalau kat Eropah tu, of course lah, UCL, Champions League. So bila Jordi Ahmad bermain, dan dia pun bermain bukan di posisi dia bermain di Central Defensive Midfield. Itu yang pertama. Yang kedua, aku rasa memasukkan Naso Insah. Dah 4 game yang terakhir ni, di bawah Hector Bidoglio, aku rasa Naso tak bermain. Aku tak sure dia injured ataupun tak ada dalam plan Hector. Aku dengar dia injured sebab kau dah bermain dengan 4 game dengan Hon Wan. Aku rasa Hon Wan bermain dengan sangat baik, beraksi dengan sangat baik. Kenapa di pentas yang tertinggi ni kau membawa masuk Naso Insah? Okey, mungkin orang kata faktor pengalaman Naso lebih luas. Untuk perlawanan ni kita letakkan Naso. Tapi kau kena ingat, Hon Wan pun walaupun dia tak ada pengalaman yang luas, tapi aku rasa dengan pengalaman dia bermain di Wolf Academy, bermain di Premier League tu, aku rasa mungkin mampu dan beraksi bawah Hector ni. Aku rasa dia boleh menggalas tanggungjawab tu. Aku yakin dia boleh. Cuma kemasukan, aku bukan nak kata kesilapan, tapi mungkin
kemasukan Jordi Hamad dan Nasur tu mungkin merubah rentak pemain-pemain yang lain lah. Ramai fan-fan JDT kata, ramai fan-fan luar dia kata juga yang JDT layak ke pusingan 16 adalah faktor beraksi di tempat sendiri. Okey, betul, itu aku tak sangkalkan. Faktor SSI tu memberi semangat kepada mereka untuk layak ke pusingan 16. Dan beraksi di Stadium Star Tamar ni, beraksi di tempat pihak lawan, sebab kita tahu fans-fans Jepun pun fanatik juga, fans-fans Urawarik pun sangat fanatik. Mungkin sedikit sebanyak mengganggu juga mental player-player JDT ni, tak mampu nak absorb tekanan. Okey, ramai mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Leandro tak dapat beraksi disebabkan dia dah mengumpul 2 kad kuning kalau tak salah aku. Masa peringkat kumpulan, sebab tu dia tak dapat beraksi malam ni. Kehilangan Leandro pun aku rasa sedikit sebanyak merencatkan plan Hector Bidaglio. Sebab apa? Kalau kau perasan selama game JDT bermain ni, Leandro ni lah penggerak utama tim yang selalu menyalurkan bola ke final third tempat Forestieri ataupun Bergson. Okey, kalau kau tengok macam aku mention sebelum ni untuk preview aku, Hector punya game plan ni, gameplay lebih kepada dia penetrate kat tengah. Dia banyak selalu bermain di tengah. Kalau kita tengok sebelum ni Benjamin Mora banyak bermain sebagai wide. Arif Aiman dan Kobe Ong lah selalu buat overlap di tepi. Okey, untuk faktor seterusnya aku rasa pertukaran jurulatih di saat akhir itu sebenarnya sedikit sebanyak of course mengganggu apa yang Mora dah plan sebenarnya. Kau nampak last game Mora masa lawan Sabah tak salah aku, itu last dia bermain dan dalam sebulan lagi sebelum Asia Champions League kau membuat pertukaran jurulatih. Of course aku sebagai media dan sebagai peminat bola sepak pun kita tak tahu apa yang jadi kat belakang. Cuma mungkin keputusan tu memang sangat kontroversi. Mora dah bawakan satu tim dengan dengan cantik di Asia Champions League peringkat kumpulan. Dalam Liga pun tanpa kalah. Piala FA pun dah momentum terbaik masa tu sampai ke kuarter. Sedikit sebanyak mengganggu plan Mora sebenarnya. Bila Hector masuk, mungkin ini adalah game yang keempat dia tak salah aku. So dia tak cukup mesra lah. Aku rasa tak cukup mesra dengan player-player ni. Disebabkan satu faktor communication lah, berminat untuk berbahasa. Sebab dia tak boleh berbahasa Inggeris, dia pakai translator juga. Mungkin dia nak kenal player-player JDT lain pun dalam masa terdekat mungkin sedikit sukar untuk dia. So aku rasa itu antara faktor-faktor utama juga yang mengganggu laluan JDT ni sebenarnya. Kalau ni kita cerita kalau Benjamin Mora masih ada, aku rasa mungkin lagi game akan jadi lain. Itu untuk JDT lah. Tapi kalau kau tengok secara overall JDT memang pegang possession sebanyak 51% dan Urawarik memegang sebanyak 49%. Kalau kau tengok pass accuracy dia, JDT sebanyak 500 pass dan Urawarik tak salah aku 460. Kau nampak JDT lebih banyak, tapi ni kau kena faham Bergson dan Forestieri hanya dapat 10 touch saja gabung, mungkin seorang 5 dalam box kotak penalti selama 90 minit. Bila JDT ni apa yang aku perasan sebab Ricardo Rodriguez jurulatih Urawarik, dia menggunakan formation yang dia selalu guna 4-2-3-1. So tapi bila JDT pegang bola, kau tahu player-player dia semua turun ke bawah, penuhkan kat bawah. Sebab tu mission utama dia adalah jangan bagi Bergson dan Forestieri pegang bola dalam kotak penalti. Dan aku rasa player-player dia sangat disiplin. Of course sebab itu level diorang pun dah lain. Kau tengok sedikit sebanyak apa yang player-player berpengalaman diorang. Kau tengok player-player import diorang pun, player-player right back diorang, Sakai yang bermain di Eropah sebelum ni pun mampu beraksi dengan baik, menjaga di bahagian kanan dengan baik. So itu sedikit sebanyak dan sangat berdisiplin lah player Urawarik ni. Sebab tu player-player JDT bila dapat bola kat tengah, pas ke tepi dah tak boleh nak masuk ke dalam. Diorang memang compact kan. Dan aku faham, apa yang aku suka pasal progression JDT ni, kalau kita tengok daripada zaman baru-baru TMJ nak ambil alih, diorang layak ACL. Ini adalah peringkat paling tinggi, diorang layak sampai pusingan 16. Kalau dulu kita tengok, kalau dia menang dulu dengan Kashima Antlers kat salah aku 1-0, diorang JDT bermain bila lawan-lawan kelab-kelab besar ni, JDT bermain dengan sit back, duduk tunggu je diorang absorb dan tunggu counter. Tapi untuk game ni aku suka pendekatan JDT dah berubah. Walaupun dah ketinggalan 3-0, tapi JDT tetap bersemangat untuk attack. Second half tu aku rasa JDT cuba buat game dengan memasukkan Afiq Fazail, Ramadan dan Safawi Rashid. Aku nampak game plan dah ada. Diorang nak cuba ubah game tu, nak cuba nak attack. Diorang tak takut. Dalam kepala diorang nothing tulus, hanya untuk attack, untuk cari gol penyamaan. Tapi sedikit sebanyak menyukarkan sebab ketinggalan 3-0 macam tu. Mungkin dengan diorang punya terlalu leka untuk attack, dengan 2 gol terakhir tu aku rasa lebih kepada counter attack daripada Urawarik. Diorang bijak mengambil peluang dan itu akhirnya mendapatkan Urawarik mendapatkan 2 gol yang terakhir. Kalau untuk passing accuracy ataupun pass dia memang JDT pun memegang lebih dengan 84%, Urawarik hanya 83%.
Kalau shoot on target pun Urawa Reds membuat 17 shot dan 7 on target. JDT membuat 12 shoot dan 4 on target. Secara overall kau boleh nampak sebenarnya liga kita ni bukan nak kata tak bagus, tapi level dengan J-League tu masih jauh lagi untuk menyayangi kelab-kelab daripada Jepun. Mungkin orang kata masa peringkat kumpulan boleh je. Sebab faktor dia hanya bermain dengan satu stadium saja. Itu aku rasa faktor SSI tu, dan ketiadaan bos juga, Boy of Street tu memain peranan penting untuk player-player JDT yang selalu support. Tak kisah home away. Mungkin ada juga yang datang stadium Saitama tapi tak semegah ataupun tak seramai di stadium SSI. Macam aku cakap sebelum ni, Urawa Reds ni bekas juara tahun 2007 dan juga tahun 2017. 2019 diorang naik juara. Dalam liga sepanjang 6 tahun ni paling tinggi top 5. So aku rasa ini memang aku cakap sebelum ni, diorang ni adalah pakar cup specialist. Diorang bila game-game knockout stage ni diorang tahu nak buat apa sebenarnya. So untuk dari segi level ni aku boleh cakap Liga Malaysia masih lagi jauh. JDT memang gah di Liga Malaysia, tapi untuk bersaing di liga tertinggi aku rasa belum sampai standardnya lagi. Tapi aku tetap berbangga JDT mewakili kita membawa nama Malaysia. Aku rasa aku sebagai rakyat Malaysia pun bangga JDT dah mampu pergi sejauh ni. Aku rasa TMG tak akan berduduk diam. Dia akan cuba upgrade tim dia lagi, upgrade, dan aku dapat yakin akan ada satu bintang nama besar akan dibawa untuk tahun depan untuk memantapkan lagi di saingan Asia Champions League. Untuk tahun depan aku rasa JDT masih lagi layak sebab kat Liga diorang sekarang masih lagi nombor 1. Dengan paling dekat pun Sabah. Cuma JDT ada walaupun gap dia hanya 6 point, tapi JDT kurang 2 game. Aku rasa kalau ikut momentum dalam Liga, mungkin JDT of course dia akan teruskan kemenangan dia untuk inilah dia punya desire untuk Asia Champions League. Aku rasa TMJ tak akan duduk diam. Dia seorang winner mentality. Dia akan buat sampai kelab ni jadi. So untuk kebaikan dia, ini satu wake up call lah untuk JDT. Aku rasa dah terlalu selesa dalam Liga. Mungkin persaingan tu lah. Sorry kalau aku cakap, mungkin persaingan tu gap nombor 1 dengan nombor 2 tu terlalu jauh. So bila pergi di Asia Champions League ni, kita tahu kalau peringkat kumpulan hanya ada 6 game je. So tak selalu bermain. Mungkin rasa macam gap tu tak ada. Itu maksud aku sebenarnya. Okey, untuk review kali ni itu saja apa yang aku boleh cakap. Aku tak sempat nak buat research secara terperinci apa yang boleh diulaskan lagi. So kalau korang tengok game tadi, boleh komen kat bawah apa kekurangan JDT, apa kelebihan JDT, apa kekurangan Urawa Reds, apa kelebihan Urawa Reds. Dekat sini tak ada siapa bagus, tak ada siapa tak bagus. Dalam bola sepak hanya ada 2 je. Kita menerima pendapat orang, orang boleh menerima pendapat kita. Dalam bola sepak tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Kita share idea, kita kongsi pendapat untuk sama-sama meningkatkan bola sepak kita. Tak ada siapa nak tunjuk okey aku bagus, kau bagus. Tak. Kalau macam tu kau boleh cakap seorang-seorang lah. So dekat sini kita nak share pendapat bersama-sama. So tiada guna nak bergaduh sama sendiri. Ini bola sepak kita, siapa lagi nak majukan kalau bukan kita sendiri. So semoga kita jumpa lagi di review akan datang next week. Last harapan kita di tangan KL City di AFC Cup pula. Kita jumpa minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.